Skin barrier adalah sesuatu yang perlu kita jaga dengan baik. Sayangnya, masalahnya, zaman sekarang ini punca skin barrier rosak selalunya lah akibat daripada penggunaan terlampau banyak produk dan juga penggunaan produk yang bukan setakat melampau tapi mempunyai bahan aktif yang terlampau tinggi. So, penggunaan produk sebegini secara berpanjangan tanpa ada ilmu dan juga pengawalan diri yang bagus memang boleh merosakkan skin barrier. Saya pernah kongsikan tentang skin barrier dalam salah satu video sebelum ini. You go check it out, that one first, because that is introduction video tentang skin barrier. Tetapi dalam video kali ini saya nak beritahu dan kongsikan tentang apa bahan-bahan atau langkah-langkah yang perlu dibuat untuk memulihkan skin barrier yang rosak. Glowy girls, glowy guys, kita bercerita tentang skin barrier untuk kali yang kedua. Saya dah pernah cakap tentang skin barrier sebelum ini, tapi saya nak bagi sedikit introduction sekali lagi, like a refresher, what is skin barrier. Basically, skin barrier merujuk kepada satu kawasan, satu lokasi pada kulit kita ini. Di manakah lokasi itu? Dia adalah kawasan paling atas pada lapisan paling atas kulit kita. Keliru ke? Jangan keliru. So, senang cerita macam ni. Kulit kita ni ada 3 lapisan. So, lapisan paling atas sekali adalah epidermis. Itu 3 lapisan utama. Atas sekali epidermis. Dalam epidermis pula ada 5 lapisan, ya. Dan 5 lapisan ini paling atas sekali nama dia stratum corneum. Jadi stratum corneum ini sering dirujuk sebagai skin barrier kerana kerjanya yang utama adalah mempertahankan apa-apa kebaikan, kelembapan, nutrien di dalam kulit untuk berada di dalam kulit, ya, terutama kelembapan lah sebab tak nak keluar berlakunya transepidermal water loss. Dan pada masa yang sama, skin barrier juga melindungi kulit daripada segala bakteria, patogen, benda-benda yang tak baik daripada luar kulit, daripada memasuki kulit. Kalau skin barrier rosak, masalahnya bukan hanya kepada kulit sebenarnya, overall kesihatan kita pun boleh terganggu. Seriously, like if you know skin bukan setakat kat muka saja, seluruh badan. Imagine if your skin barrier on the whole body ni rosak. So, segala benda-benda tak baik, patogen, bakteria yang tak baik itu masuk ke dalam kulit, ya, melalui kulit yang rosak tadi dia masuk ke dalam dan boleh menyerang tubuh badan kita. Kelembapan yang berada di dalam kulit juga memang dengan mudahnya boleh tersejat keluar. Itu pun tak bagus sebab we know that our body consists of a lot of water, and if we keep losing water, that is not the normal composition of human body. So, pastilah benda tu tak baik untuk kulit. Jadi, kalau anda mula mendapati anda mempunyai tanda-tanda skin barrier yang rosak, jangan ambil ringan. So, saya senaraikan sedikit apakah tanda-tanda skin barrier yang rosak terlebih dahulu supaya you can keep your eye ataupun sedar tentang keadaan kulit anda. Okay? Tanda-tanda skin barrier yang rosak. Pertama, kekeringan sehingga boleh menyebabkan pengelupasan. Itu pertama. Dia bukan kelupas kecil-kecil je, kadang-kadang sampai tahap boleh mengelupas yang besar-besar, ya. Tekstur kulit jadi sangat kering. Kalau pegang, it doesn't feel right. It feel very rough, ya. Kemudian yang paling penting juga, dia boleh ada rasa gatal-gatal. Kulit kalau melampau gatalnya, something wrong with your skin barrier. Kemudian juga adalah iritasi. Iritasi ni pedih-pedih, ya. Bukan setakat gatal, dia pedih-pedih, meradang, kemerah-merahan. Tanda-tanda paling berbahaya sekali adalah apabila anda biasa guna satu produk, elok je dekat muka, tapi sampai satu tahap you start to feel not right when you use the product. Contoh not right tu tadi, itulah kering, pedih, gatal, tegang, meradang, merah-merah, burning, stinging. Itu semua tanda-tanda skin barrier rosak. Kalau ada 3 atau lebih daripada tanda-tanda itu,
you must reset your skincare routine. Tak bolehlah pakai produk yang biasa dipakai kerana ia tidak lagi bermanfaat untuk kulit yang sedang rosak. Dia macam kita demam lah kan. Kalau kita demam, kita tak makan supering, betul tak? Bila kita demam tu kita tak makan supering. Siapa makan supering masa demam? Masa demam kita kena makan ubat, lepas tu makan bubur kan, minum air yang berkhasiat sebab kita nak pulihkan badan kita. So rutin makan untuk orang yang demam tak sama macam orang yang sihat yang boleh makan pizza, yang boleh makan kari puff, yang boleh makan aiskrim dan segala macam yang lain itu. So sama juga dengan kulit ya. Kulit yang sedang rosak, skin barrier yang sedang rosak tidak boleh lagi menggunakan bahan yang sama. Kita bincang bahan-bahannya sekarang. Ini soalan biasa saya dapat lah ni. Apa yang perlu saya pakai sekarang kulit saya sedang rosak ataupun skin barrier sedang ada masalah? So first thing first, simplify your routine. Saya boleh katakan macam ni, bila kita ada skin barrier yang rosak kan, kita macam kena jaga balik kulit kita macam kita jaga kulit baby. Baby, little baby. Have you taken care of baby before? Alamak, ada yang geleng kepala pula. Okey, tak apa. So kalau kita jaga kulit baby ni, dia memang kena gentle, everything kena gentle, dan step-step dia tak banyak. So step yang perlu diberi perhatian buat masa ni hanyalah cuci muka, pakai pelembap dengan sunscreen di siang hari sahaja dahulu. Yang lain-lain, nak exfoliating berhenti dulu, nak scrub-scrub apa semua tu berhenti dulu. Essence, brightening itu semua tidak penting. So you need just 3 products. Tetapi cara memilih 3 produk ini penting. So 3 produk ini kita kena tengok bahannya kerana bahan itu perlu membantu kulit untuk memulihkan kulit itu sendiri. The skin barrier must be healed, and to heal, the skin barrier requires certain kind of bahan-bahan. Okay, so bahan-bahan ni saya boleh kategorikan kepada 3 kategori. 3 kategori. Pertama, kumpulan bahan-bahan ataupun kategori bahan-bahan yang diperlukan untuk memulihkan kulit. Kedua, kumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghidratkan atau melembapkan kulit. Ingat masa skin barrier rosak kan, water loss dia berlaku dengan mendadaknya. Jadi we have to moisturize the skin and put hydration back into the skin. Dan kumpulan bahan-bahan yang ketiga adalah kumpulan bahan yang melegakan, soothing ingredient. So ingredient ini diperlukan kerana kalau kita menghadapi masalah skin barrier ni ataupun skin barrier rosak ni, biasanya kulit kita akan dalam keadaan irritation, keradangan, inflammation. Itulah tu, merah-merah, pedih, burn, stinging, all this problem. So you have 3 categories. So I want to go one by one and share with you what are the ingredient. Okay, we start with bahan-bahan untuk memulihkan. Kumpulan bahan-bahan untuk memulihkan adalah bahan-bahan yang mana kita kena cari dalam produk, terutamanya moisturizer lah ya. Pencuci muka pun bagus kalau ada juga, yang mana membantu kulit kita untuk bina semula struktur kulit itu. Itu tujuannya. Dan bahan-bahan ini biasanya menyamai apa yang ada secara semula jadi di dalam kulit. So basically we are supplying the ingredient that originally ada dalam kulit, tapi sebab skin barrier rosak dia tak ada ataupun berkurangan, maka we supply back. So apakah bahan-bahan yang dikategorikan sebagai pemulihan? Contoh, ceramides. Sebab ceramide ni memang ada dalam kulit. Dia adalah salah satu kandungan dalam lipid. Lipid tu apa? Panjang cerita. Lipid adalah minyak yang semula jadi mencantumkan atau melekat-lekatkan sel kulit. So ceramide, free fatty acids pun diperlukan juga, itu pun bahan dalam kulit. Natural moisturizing factor NMF, ya, itu pun diperlukan juga. You also need niacinamide. Niacinamide ni sangat bagus sebagai skin booster. So, bila kita pakai niacinamide boleh membantu kulit menjana semula ceramide, dan the best healing vitamin yang ada iaitu vitamin E juga adalah bahan untuk pemulihan. Semua bahan yang saya senaraikan tadi, you have to look inside your ingredient. Bukan semualah, mana yang jumpa tu boleh. So sebagai contoh, kalau anda pergi cari moisturizer or Google, inside the Google, caranya carilah moisturizer plus ceramide. You will see suggestion moisturizer yang ada ceramide, ataupun letaklah nama bahan-bahan lain yang saya sebutkan tadi tu. Okay? So this is keyword for you untuk anda pilih bahan untuk pemulihan. Kategori bahan kedua adalah untuk melembapkan atau menghidratkan kulit. Melembapkan lain tau dengan menghidratkan, walaupun secara umumnya kita panggil moisturizer, but moisturization and hydration is basically 2 different things. Moisturization to give oil content and seal the skin especially, ya. Kalau hydration to give water content back to the skin. Ingat, dalam keadaan skin barrier yang sedang
rosak, ya. Both water content, oil content dalam kulit kita ni is haywire, ya, sedang dalam keadaan kucar-kacir. Dan kulit yang menghadapi masalah skin barrier juga sedang kehilangan NMF dengan banyaknya, maka kita perlu NMF tu, natural moisturizing factor. Nak bagi tahu sekali lagi. Jadi kita perlu masukkan semula bahan-bahan yang saya sebutkan ini ke dalam kulit supaya kulit boleh dapat balik kelembapan. Your skin need moisture and hydration. Moisturize, 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 hydration, hydration, hydration is always a good thing to do for your skin. So apa bahan-bahannya? Paling popular, hyaluronic acid, ya. Glycerin, kita ada panthenol, boleh juga cuba squalane, ya. So these are some of the ingredient, tapi bagi saya semua ingredient ini biasanya bersifat humectant dan ada sedikit yang bersifat emollient, but utamakan bahan-bahan yang bersifat humectant because dia perlu untuk tarik air ke dalam kulit and jadi magnet untuk maintain air di dalam kulit. Akhir sekali, kumpulan bahan-bahan yang dikategorikan untuk soothing atau melegakan kerana kulit kita sedang menghadapi masalah ataupun kesan-kesan daripada skin barrier yang rosak tu tadi kan. So bahan yang diperlukan dan dalam kategori pemulihan, bukan pemulihan, melegakan adalah aloe vera ataupun aloe extract, allantoin pun berguna juga, Centella asiatica, betul kan nama tu kan? Sebenarnya Centella asiatica ni ada nama Melayu dia, ya. Calendula pun penting juga, green tea pun penting juga, chamomile pun bagus juga. Now, remember, nama-nama bahan yang saya senaraikan itu bukanlah nak cari semua sekaligus, ya. Sebab kadang-kadang kita di pasaran ni bergantung dengan bajet masing-masing kan. Kalau jumpa yang ada aloe extract tu, pakailah kalau jumpa. Kalau tak jumpa yang tu atau lagi nak suka chamomile, then you buy lah yang ada chamomile. All these things adalah bersifat untuk melegakan kulit anda. So berapa lama nak amalkan semua bahan-bahan ni dengan rutin yang simple? Sebenarnya anda kena amalkan dalam 4 ke 8 minggu tau. So minimum I will always say is around 6 weeks. Ya, 6 weeks. Jangan pakai yang lain juga. Only this to repair your skin. Anda hanya boleh patah balik pada rutin biasa apabila skin barrier anda sudah kembali pulih. Kalau belum lagi, jangan cuba-cuba. So some people even extend sampai 12 minggu sebelum dia dapat kulit yang betul-betul sihat, ya. So skin barrier is super important. Menjaga skin barrier adalah super important dan mencari bahan-bahan yang betul dan memakainya dengan konsisten ketika skin barrier rosak pun super duper double trooper important. Alright? Do you have the experience of damaged skin barrier? Pernah ada alami masalah skin barrier yang rosak? Kalau pernah, bagi tahu di ruang komen. Saya teringin nak tahu siapa yang telah berjaya ataupun masih sedang dalam fasa memulihkan skin barrier. If you are, all the best to you. Be patient, okay? Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.